Muka surat 86. Muka surat 86 Surah An-Nisa. Marilah sama-sama kita membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها. فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا صدق الله العظيم. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberitahu kepada kita bahawa cukuplah bagi Allah sebagai pelindung dan penolong. Wallahu a'lamu bi'a'daikum. Dan Allah lebih mengetahui terhadap musuh-musuh kamu. Artinya musuh Allah ni Allah Ta'ala lebih kenal. Dan kadang-kadang kita ni tak kenal musuh. Dan Allah Ta'ala kata musuh kamu tu Allah Ta'ala lebih tahu. Wa kafa billah, dan cukuplah bagi Allah waliyah, sebagai pelindung bagi kamu. Wa kafa billahi nasira, dan cukuplah bagi Allah sebagai penolong. Artinya penolong bagi kita, pembantu bagi kita ni adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi Allah. Dan yang telah di antara wirid doa kita kan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan kita doa kepada Allah Taala, hasbunallah wa ni'mal wakil, memadai bagimu ya Allah, engkaulah sebaik-baik penolong, baik-baik pembantu. Dan hasbunallah wa ni'mal wakil, wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan ini ucapan macam ni, wirid-wirid ini, itu menunjukkan bahawa kita ni berserah diri kepada Allah, kerana Allah Ta'ala dia sebagai pelindung dan dia sebagai penolong. Minal ladina hadu, di antara orang Yahudi, yuharrifunal kalimah, mereka ni mengubah perkataan. Mengubah perkataan di sini maksudnya mereka mengubah ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala turunkan kepada orang Yahudi Taurat, mereka pindah Taurat, mereka ubah Taurat, mereka susun ikut selera mereka. Yang ni
dia nak tambah, yang ni dia nak kurang, yang ni dia nak pakai, yang ni dia nak tak pakai, kan? Dia ikut selera dia. Yuharrifuna kalimah mawadhihi, daripada tempatnya. Wa yaqulu, dan mereka berkata apa? Sami'na, kami mendengar perkataan. Wa asayna, dan kami menderhakai perintah dari kami. Kami dengar tetapi kami durhaka. Wasma', dan dengarlah. Ghaira musma'in, sebagai engkau tidak mendengarnya. Kamu dengar macam orang tak dengar. Macam, maksudnya kamu dengar dalam keadaan kamu tuli, kan? Wa ra'ina, dan mereka berkata ra'ina, tolong ambil perhatian. Layyam bi alsinatihim, mereka memutar belikkan perkataan mereka. Di antara mereka memutar belikkan perkataan dengan lisan mereka, iaitu dengan cara mereka mengejek kepada rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Wa ta'na fid din, dan celaan pada agama, iaitu pada agama Islam. Dan mereka ni bukan sekadar mereka ejek kepada rasul, tetapi mereka mempersendakan, mereka ta'na ni buat tuduhan, buat celaan. Ikutlah fid-din, pada agama, maka agama tu maksudnya Islam. Tuan-tuan, apabila tuan-tuan bertemu dengan kalimah ad-din dalam Al-Quran, itu merujuk kepada agama Islam. Sebab itulah Allah Ta'ala beritahu, innad dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang benar, yang diredai oleh Allah Ta'ala adalah Islam. Maka ad-din itu merujuk kepada Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, falan yuqbalu, dan Allah Ta'ala tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk daripada orang yang rugi. Maka orang Yahudi ni, mereka ni pindah kitab Taurat, mereka ubah kitab Taurat, dan mereka menyatakan bahawa kami dengar, tapi kami sami'na wa asayna, kami dengar ni, kan, tapi kami tak peduli pun. Maka kita pun tuan-tuan, ada di kalangan umat Islam hari ni, dia dengar Quran tapi dia tak nak ikut pun, kan? Sama je perangai orang Yahudi, dengar tapi tak nak pakai pun, kan? Bahkan mereka ni apa? Wasma' ghaira musma'in, dengar tapi macam tak dengar, kan? Maknanya buat tak peduli lah. Ceritanya bahawa mereka menjadikan telinga mereka ni tuli untuk mendengar perkataan-perkataan daripada nasihat-nasihat yang Allah Ta'ala bagi, mereka buat tak tahu aja. Oleh kerana itu Allah Ta'ala kata apa? Walau annahum qalu, dan sekiranya mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar perkataan dan kami mentaati perintahmu. Wasma' wanzurna, dan dengarlah dan perhatikanlah kami. Lakana khairan lahum, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Kalau golongan Yahudi ni, Bani Israel ni, mereka dengar, mereka taat, mereka dengar dan mereka perhatikan, maka inilah lebih baik sebenarnya. Bukannya mereka dengar tapi mereka menjadikan telinga mereka tuli. Bukan mereka mereka dengar tapi mereka langgar perintah Allah Ta'ala. Itu bukan. Yang sepatutnya mereka dengar, mereka taat. Mereka dengar, mereka mengambil perhatian kepada apa yang Allah Ta'ala. Lakana khairan lahu, maka itu adalah lebih baik bagi mereka. Wa aqwama, dan lebih tepat. Walakin la'anahumullah, akan tetapi Allah Ta'ala melaknat mereka. Melaknat artinya Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada rahmat Allah. Sebab tu dia panggil laknat ni maknanya at-turdu,
an rahmatillah ataupun al-bu'du an rahmatillah. Orang ni jauh daripada rahmat Allah, itu namanya laknat. Dan kita pun dah sudah menjadikan laknat itu pun dalam bahasa Melayu kita ada kan. Sebut laknat tu maknanya tak elok kan. Ni aku laknat. Allah Taala laknat maknanya kan perkataan yang sama. Maknanya orang ni jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walakin la'anahumullah bikufrihim, akan tetapi Allah melaknat mereka, yakni menjauhkan mereka daripada rahmat Allah kerana kekufuran mereka. Fala yu'minuna, maka tidak mereka beriman, illa qalila, kecuali sedikit sahaja yang masuk Islam daripada kalangan orang Yahudi. Siapa di kalangan orang ahli kitab yang masuk Islam? Di antaranya adalah Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Ini di kalangan ahli kitab, ahli Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka menerima Islam. Abdullah bin Salam, Ka'ab bin Ahbar, ada beberapa yang sahabat-sahabat daripada kalangan orang Yahudi yang masuk Islam. Dan baik, dalam tafsir Al-Tabari menjelaskan tentang ayat ini, wallahu a'lamu bi'a'daikum. Ayat ini sebagai tahzir. Tahzir artinya peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang beriman, agar jangan meminta nasihat urusan agama mereka kepada salah seorang musuh Islam, atau mendengarkan celaan mereka tentang kebenaran Islam. Kita ni tuan-tuan kan, pesanan Allah Ta'ala bagi peringatan supaya apa? Jangan meminta nasihat urusan agama mereka kepada salah seorang musuh Islam. Artinya kita ni tentang urusan agama, jangan kamu lantik penasihat kamu orang bukan Islam kan, untuk menasihat tentang urusan agama Islam. Memang tak betul kan. Urusan agama Islam penasihatnya orang bukan Islam. Kacau. Kan? Ini haru biru. Jadi pesanan Allah Ta'ala, peringatan kan. Sebab itulah Allah Ta'ala kata wallahu a'lam bi'a'daikum. Allah Ta'ala lebih tahu tentang musuh kamu kan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan mengenai permusuhan bangsa Yahudi yang melarang kaum mukmin menasihati mereka mengenai agama mereka. Allah Ta'ala menyatakan Allah Ta'ala lebih mengetahui daripada kamu tentang permusuhan bangsa Yahudi terhadap kamu, wahai orang beriman. Taatlah kepada aku apabila aku menyuruh kamu untuk tidak meminta nasihat tentang agama kamu daripada bangsa Yahudi. Sesungguhnya aku lebih tahu daripada kamu mengenai penipuan, permusuhan dan kedengkian mereka kepada kamu. Mereka hanya ingin menyesatkan kamu dan berharap kamu terpesong daripada jalan yang lurus sehingga kamu celaka. Cukuplah Allah menjadi pelindung dan cukuplah Allah menjadi penolong bagi. Kan? Urusan agama Islam, tiba-tiba kita suruh penasihat kita daripada orang Yahudi. Kan? Bukan dia menjadikan kita baik, dia mencelakakan kita. Kan? Dia merosakkan kita. Mana boleh kita nak urusan agama kita serah kepada orang Yahudi, kita serah kepada orang bukan Islam. Artinya Allah Ta'ala menyatakan, demi Allah, wahai orang yang beriman, kuatkanlah olehmu, bertakwalah kamu kepadanya, kamu mencintai bukan pada yang lain, dan cukuplah bagimu mendapat perhatian kami, serta Allah menolong kamu daripada gangguan musuh kamu. Firman Allah Ta'ala, cukuplah Allah menjadi pelindung, wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Seakan-akan Allah Ta'ala berfirman, cukuplah Allah bagi kamu wahai orang yang beriman,
Yakinlah, bertakwalah kepadanya, berharaplah daripadanya, bukan daripada yang lain. Dia akan mencukupkan keperluan kamu dan menolong kamu atas musuh kamu. Dan cukuplah Allah menjadi penolong, seolah-olah Allah Ta'ala berfirman, cukuplah Allah penolong kamu atas musuh kamu, atas musuh agama kamu, atas orang yang menipu kamu dengan pengkhianatan dan menipu agama kamu dengan penyimpangan. Firman Allah Ta'ala, iaitu di antara orang Yahudi ada yang mengubah perkataan daripada tempatnya. Ayat ini mempunyai dua makna. Pertama, tidakkah kamu melihat orang Yahudi yang diberi Alkitab, yakni Taurat, kemudian mereka mengubahnya? Yang kedua, di antara orang Yahudi ada yang mengubah Alkitab. Makna kedua ini yang lebih menghampiri benarnya. Artinya, di kalangan orang Yahudi, iaitu pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, pendeta ni maknanya alim ulama orang Yahudi lah. Di kalangan mereka, yang mereka ubah kitab Taurat, dia pindah kitab Taurat. Maka Allah Ta'ala, dia bagi jaminan kepada Al-Quran. Quran ini Allah Ta'ala bagi jaminan, dia tak boleh nak ubah. Dia tak boleh nak ubah. Semalam saya telefon daripada Majlis Agama Islam Selangor. Ada satu ajaran sesat, dan dia pun berdasarkan kepada Quran juga. Dan dia kata, Ustaz, tolong semak betul tak Quran ini? Saya belum semak lagi. Quran tu tebal, nama Quran tu Al-Mubin. Nah, ini yang diamal oleh golongan tu. Dia suruh saya kaji. Sebelum buka lagi tengok apa sebenarnya. Sebab itulah kadang-kadang tu ada orang guna, dia kata ni Quran dia. Tapi kita tak tahu kan, kebimbangan kita macam tu lah. Saya dilantik oleh Majlis Agama Islam untuk nak sebagai panel kepada ajaran-ajaran sesat ni. Benda-benda yang berkaitan dengan itu ni, dia telefon lah, Prof, minta tolong Prof, tengok benda macam itu. Saya akan, apabila saya buat penilaian tu, saya akan bertemu dengan ahli-ahli yang tadi lah, orang sesat tu, dia akan panggil lah. Dia panggil, saya akan ceritalah hak dia tu dengan yang dia bagi kat dia, betul tak betul dengan dia. Ini yang kita bimbang ni macam ni lah. Kebimbangan kita lah, yang orang ubah makna Quran, ubah tafsiran dia, ubah dia punya pemahaman tu. Dia tu yang kan, kita ni orang awam, kita tak tahu pun. Kan kita dengar bagusnya ni, senangnya kan, guru dia pun tak tahu mana pun. Tanya belajar mana, tak tahu belajar mana. Hari ni lah tuan-tuan, hari ni kan, tuan-tuan nak belajar satu ilmu, kita kena tahu background. Orang yang nak bagi ilmu pada kita ni, tanya dia belajar kat pondok mana, belajar sekolah mana, masuk universiti ke tak masuk universiti kan. Itu background itu penting. Sebab itulah Majlis Agama Islam Selangor ni nak mengajar ni, saya ni profesor, tapi bila mana saya nak mengajar, saya kena ada tauliah daripada Majlis Agama Islam Selangor, baru layak saya nak mengajar tuan-tuan. Walau saya dah profesor dah, nak tauliah apa lagi? Saya BA, Master, PhD semuanya dalam pengajian Islam. Maknanya dengan tauliah tu kedudukan saya, maknanya di situ tu nilainya lebih tinggi lagi kan, dengan PhD saya. Tapi tak, saya menghormati undang-undang peraturan Majlis Agama Islam Selangor. Kita maknanya kan, ini tauliah, maknanya perlu kepada pengajar-pengajar tu ada tauliah inilah. Kita nak membasmikan
kebimbangan kita, ada di antara mereka yang mengajar ajaran yang salah. Itu sebenarnya, itu perlu pada tauliah kan. Tapi ada orang duk marah dengan tauliah, sebenarnya ada kebaikan daripada tu kan. Kalau kira nak kira, dah ustaz dah, nak tauliah apa lagi kan. Ramai lagi orang di luar sana yang ada CJ, macam-macam CJ. Tapi tak, kita perlu kepada tauliah ni adalah untuk kita nak jaga kan. Jadi bila mentauliah ni, orang yang nak dapat benda tauliah ni, tu dia kena ada sesi temu duga, ada peperiksaan, ada apa, itu nak tahu kelayakan dia. Itu sebenarnya kan, ada kebaikan sebenarnya. Jangan dia tengok benda yang tak baik kan, tengok kebaikan kita. Sebab itulah saya daripada awal tu, saya ada tauliah awal ni. Orang dah awak kita tahu, mengajar di masjid, mengajar di surau, kena ada tauliah. Saya ada tauliah Selangor, saya ada tauliah wilayah Persuan, sebab itu tempat yang saya mengajar kan. Jadi bila mana kita pergi, saya dapat tauliah daripada dulu, contohnya daripada Selangor. Orang nak interview saya, dia tengok saya, dia dah senyum dah. Maknanya dia tahu kita siapa dia. Pergi dapat tauliah daripada Menteri Agama sekarang, dulu dia mufti wilayah kan. Begitu dengan dia tahu, dia kenal kita siapa. Itu maknanya kita direct kan. Nak beritahu apa, nak mengajar ni, kita nak mengajar ajaran yang betul. Kita tak nak jadi macam orang Yahudi tadi kan. Dia ada ilmu, bukan dia tak ada ilmu, tapi dia mengutarakan. Kenapa? Tak ada orang yang jaga, tak ada orang yang memantau dia. Maka ilmu ni kan, ilmu yang Allah Ta'ala jamin tentang ilmu Quran. Saya dapat profesor tafsir Quran kan. Maka Quran ini nak beritahu bahawa Allah Ta'ala dia jaga. Sebab itulah sebarang penyelewengan tentang Al-Quran, walaupun kalimah, walaupun huruf, walaupun ayat, semuanya Allah Ta'ala jamin. Allah Ta'ala jamin. Maknanya kalau kamu buat penyelewengan, ada orang akan membetulkan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami jaganya Quran sampailah hari kiamat kan. Itu jaminan kita kan. Kita minggu lepas kan, ulama besar kita tuan-tuan, Allah yarham, Datuk Profesor Madya, Dr. Abdul Syakur, Dr. Abdul Syakur Abdul Hayy, yang meninggal minggu lepas. Itu dia ulama tu orang alim. Dia alim dalam bidang hadis dan dia alim dalam bidang tafsir. Dan dia sempat menulis tafsir. Tuan-tuan pergi kat kedai, dia ada tafsir dia namanya Pedoman Muttaqi kan. Tapi saya tak tahu masa yang terkini lah yang dia sempat menulis 30 juzuk ataupun tidak. Tapi kebanyakannya dia sudah menulis tafsir dia namanya Pedoman Muttaqi. Dia bermula daripada juzuk yang bermula juzuk yang ke-30 dia tulis tu. Dia menghabiskan apanya kehidupan dia dengan menulis buku. Ulama yang hebat. Tapi tuan-tuan tak kenal dengan dia kan. Dia di pensyarah di Universiti Malaya, Universiti Malaya. Dia pencing kat situ. Habis selesai tu memang dia pulun buat tafsir Al-Quran. Itu namanya Pedoman Muttaqi. Dan itulah antara ulama-ulama yang hebat itu, yang meninggalkan kita. Alim dalam bidang hadis, alim dalam bidang tafsir. Allah, itu sayang. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina utul kitab, wahai sekalian orang yang diberi kitab Taurat, aminu, berimanlah kamu, bima nazzalna, terhadap Al-Quran yang kami turunkan, musaddiqan lima ma'akum, yang membenarkan terhadap
Taurat yang bersama kamu. Artinya Al-Quran ini yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita, dia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu, membenarkan kepada Taurat, membenarkan kepada Injil, membenarkan kepada Zabur, membenarkan kepada Suhuf, kitab yang dulu kan. Min qabli an natmisa, dari sebelum kami meratakan, wujuhan, muka-muka, fanaruddaha, lalu kami pusingkan wajah itu, ala adbariha, ke arah belakangnya, aw nal'anahum, atau kami melaknatkan mereka, kama la'anna, sebagaimana kami melaknat ashabas sabt, orang yang melanggar ketentuan hari Sabat. Hari Sabat tu maknanya hari Sabtu kan? Artinya Allah Ta'ala beritahu kepada kita, Allah Ta'ala orang yang memesongkan kitab, jaga-jaga, Allah Ta'ala akan meratakan mukanya. Maknanya meratakan muka ni, maksud dia apa? Ni muka kita cantik dah. Kalau rata tu apa? Maksudnya mencederakan. Kan? Tak ada muka dah, muka jadi rata dah. Maknanya orang ni kena azab. Allah Ta'ala azab mereka pada mukanya. Fanaruddaha ala adbariha, mukanya dipusingkan ke belakang. Muka kita ni duduk depan, tiba-tiba muka ni dah jadi ke belakang. Kan? Jadi orang tak kenal dah, tak tahu dah muka siapa dah. Kenapa? Muka dia pada sudah dirata, kemudian dipusingkan ke belakang. Kan? Tu Allah Ta'ala nak ceritakan kepada kita bentuk azab orang yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala laknat mereka sebagaimana dilaknat kepada ashabas sabt. Siapa dia? Ashabas sabt, orang yang melanggar ketentuan hari Sabtu, itu orang Yahudi. Orang Yahudi ni di antara Allah Ta'ala bagi ujian kepada dia ialah hari Sabtu dia tidak boleh buat apa saja. Hari Sabtu hari rehat, dia tak boleh nak pergi buat kerja hari Sabtu ni. Dan itu ujian mereka. Maka pada hari Sabtu, kebanyakan orang Yahudi ni Allah Ta'ala uji mereka ni. Mereka ujiannya ialah dengan ikan. Allah Ta'ala uji mereka dengan ikan. Hari lain mereka kerja dia, mereka orang kata apa? Nelayan kan? Nelayan 6 hari mereka boleh pergi mancing, boleh pergi muka, pergi menjala kan, pergi menangkap ikan, nak apa. Itu kerjaan mereka. Maka pada hari Sabtu Allah Ta'ala beritahu tak boleh. Hari lain kamu boleh, hari Sabtu kamu tak boleh. Itu ujian kan? Macam kita lah kan, 12 bulan boleh makan, bulan Ramadan tak boleh makan. Itu ujian, itu kan? 1 bulan daripada tu, itu ujian. Allah Ta'ala nak uji kan? Maka pada hari Sabtu semua aktiviti dihentikan. Tak boleh. Kamu hari Sabtu kamu rehat ya? Tak boleh buat apa saja aktiviti. Itu dia. Maka pada hari Sabtu yang diuji tu kan, hari Sabtu tu lah banyak ikan duk keluar macam buat demo lah. Nak suruh kawan ni geram kan. Aku pergi muka, pergi jala hari lain tak ada. Tiba-tiba hari Sabtu sengih dia, senyum. Ikan keluar senyum je kan. Kan? Lagi marah kan? Sebenarnya Allah Ta'ala nak uji, kuat tak kuat iman kamu. Itu dia. Maka orang Yahudi ni dia langgar. Bila mana dia langgar, Allah Ta'ala laknat dan ditimpa kepada mereka azab. Inilah ujian. Kita pun macam itulah kan? Allah Ta'ala uji hak kita suka. Kan? Allah Ta'ala uji hak kita yang suka. Dia nak tengok sabar ke kita ataupun tidak kan? Wa kana amrullahi maf'ula, dan adalah ketetapan Allah adalah maf'ula. Perkara ini pasti berlaku.
Bila mana Allah Ta'ala beritahu kamu langgar perintah aku turunkan kepada kamu bala, maka berlaku bala tu aku kan. Di antaranya mereka ni apa dah, mereka bertukar wajah jadi kera, jadi babi kan. Fizikal, tubuh badan mereka berubah. Ada setengah kata tak, tubuh badan mereka ni sama je, tapi perangai macam kera, perangai macam babi kan. Dia berubah kan. Ada di antara mereka ni disesatkan, ada daripada mereka ni macam-macam lah. Allah Ta'ala turunkan azab kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, la yaghfiru, dia tidak mengampuni, ay yushraka bihi, menyekutukannya, iaitu dosa orang yang syirik pada Allah, Allah Ta'ala tak ampun. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha, dan Allah Ta'ala dia mengampuni apa dosa yang selain daripada dosa syirik, liman yasha, bagi sesiapa yang dia kehendaki. Dosa syirik Allah Ta'ala tak ampun, dosa yang selain daripada tu Allah Ta'ala ampun. Sebab itulah kita dengar kisah bagaimana seorang yang bunuh orang 100 orang pun dapat masuk syurga. Kenapa? Kerana dia bertaubat pada Allah Ta'ala, kerana dia menyesal di atas walhal bunuh orang 100 orang dah, kita seorang pun tak ada orang bunuh kan. Itu nak beritahu dosa ni dosa besar. Kalau kita datang pada Allah Ta'ala dengan hati yang kita ikhlas padanya untuk taubat pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terima kan. Allah Ta'ala ni dia tengok kebaikan kita, dia bukan tengok kejahatan kita. Apa hak kebaikan yang kita buat, yang itulah yang Allah Ta'ala tengok kita. Manusia tak, manusia dia tak tengok kebaikan, dia tengok hak benda jahat. Hak benda jahat satu tu lah. Benda baik hak dia buat tu dia tak nampak dah. Benda hak jahat, yang hak jahat satu tu yang dia ukir tu. Allahu Akbar. Jahatnya perangai manusia. Allah Ta'ala, kawan ni buat dosa, bunuh orang apa tak, dia tengok taubat. Nak taubat pada aku tak apa, pintu taubat masih terbuka. Masya Allah. Dan itu sayangnya Allah Ta'ala pada hamba. Kita ni tuan-tuan kan, sebab itulah Allah Ta'ala perintah supaya kita tutup aib kan. Jangan kamu tengok keburukan, kamu kena tengok kebaikan. Tutup aib saudara-saudara kamu, tutup kan. Jangan kamu hebahkan apa. Itu di antaranya sebagai pendorong kepada seseorang tu, dia akan berubah. Kenapa? Kita tutupkan kejahatan dia. Kita beritahu dia hak benda baik, dia seronok lah. Dia akan berubah nak kebaikan. Ni tak kita pula kan, dia hebah-hebahkan keburukan dia pun nak taubat merasa malu. Itulah sebenarnya, bila mana kita tutup keaiban seorang, maknanya kita bagi peluang untuk dia bertaubat pada Allah Ta'ala kan. Wa may yusyrik billah, dan sesiapa yang menyekutukan Allah, faqad iftara, maka sesungguhnya dia telah melakukan isman azima, dosa besar. Sebab tu dosa ni yang Allah Ta'ala tidak ampun ialah dosa syirik kan. Di antaranya yang berlakunya syirik hari ni ialah orang bunuh diri itu masuk dosa syirik ni. Kenapa? Orang bunuh diri dia sendiri tu, dia telah syirik. Dia tidak ada keyakinan dalam diri dia kepada Allah Ta'ala, seolah-olah dia tak beriman dengan Allah Ta'ala kan. Dia termasuk daripada dosa syirik. Pergi puja, pergi buat benda khurafat, benda tu, itu semua tu benda-benda yang menyebabkan bahawa syirik, benda syirik lah. Pergi minta doa pada sekian-sekian, doa ni Allah Ta'ala apa pergi doa, minta dengan doa kita orang tu, tak ada sebab dia pun makhluk. Kita kena minta pada Khalik, pada Allah Ta'ala, bukan minta kepada ni sekian, dia ni sekian, duk puja Allah. Apa?
Bawa apa? Ha. Oh, yang bunuh diri. Dia orang yang bunuh diri ni, contohnya kita kata kanak-kanak. Kan? Kanak-kanak yang bunuh diri yang dia ni belum balik. Maka itu terserah pada Allah Ta'ala. Sebab dalam perkiraannya, mana kalau belum balik ni belum ada taklif. Kan? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Betul. Ya, sebab dia bunuh diri dalam keadaan dia belum balik. Kan benda ni sebenarnya terpengaruh dengan TV, terpengaruh dia tengok ni kan, masalah-masalah macam ni, bunuh diri lah. Soalannya bunuh diri tu habis masalah. Tak ada lagi besar masalah. Kan? Apa? Ya. Betul. Sebab itulah keistimewaan kita dulu kan, orang Yahudi dulu, Bani Israel yang sembah patung berhala, yang sembah Baqarah dan surah Baqarah yang kita belajar dulu kan, cara untuk mereka taubat, faqtulu anfusakum wa taba alaikum, mereka kena bunuh diri dia. Itu syarat taubat dulu. Itu syariat dia dahulu. Siapa nak taubat kena bunuh. Tu. Kita kalau taubat kena bunuh, tak ada nak taubat lah. Aku nak taubat, aku kena bunuh diri. Tak ada nak taubat. Itu nak beritahu syariat. Syariat tu dia berubah. Nabi Adam, Nabi Musa, syariat sampai pada Nabi Muhammad SAW ini, kita ni alhamdulillah taubat. Kamu dengan Allah Ta'ala, tak perlu kamu nak bunuh diri. Maknanya ringannya kita. Kan? Allah Ta'ala bagi kepada kita hari ni. Kan? Ini masalah hak bunuh diri hari ni bukan dia nak taubat. Dia bunuh diri sendiri tu bukan dia nak taubat. Dia bunuh tu kerana dia seolah-olahnya aku hidup pun tak ada guna dah. Itulah yang berlaku dalam masyarakat barat, masyarakat Jepun macam tu. Orang Jepun ada apa, stres bunuh diri macam tu. Dia tidak ada kebergantungan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Dia terus bunuh. Kan? Dia tak ada iman ke, itu kata nilai iman. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Adakah kamu memperhatikan kepada orang yang menganggap bersih jiwa mereka? Iaitu orang Yahudi. Orang Yahudi dia anggap diri dialah yang terbaik. Dialah bangsa yang terbaik. Sebab itulah istilah yang digunakan oleh orang Yahudi kepada kita semualah. Maknanya orang bukan golongan Yahudi, istilah dia goyim. Manusia ni semua ni, manusia ni selain daripada bangsa Yahudi adalah goyim. Apa dia goyim? Goyim ni lembu. Lembu. Dia istilah dia maknanya kita ni bodoh. Orang bodoh macam lembu. Sebab tu dia panggil goyim. Istilah. Masa ustaz belajar dulu di Universiti Al-Azhar tu, saya belajar tentang muqaranatul adyan, perbandingan agama-agama. Kita belajar agama, bagaimana Yahudi, bagaimana Kristian, bagaimana semua kita belajar tentang perbandingan agama. Sebab saya dulu saya kuliah usuluddin. Cumanya pengkhususan saya tafsir. Saya belajar khusus saya tafsir Quran. BA, Master, PhD, semuanya dah kaji tafsir Quran. Itu tapi kuliah asalnya kuliah usuluddin. Jadi masuk kuliah usuluddin itulah kita mengaji tentang agama-agama dalam dunia ni. Dan bukan mengaji sekadar agama Islam je, agama Yahudi kita belajar, agama Kristian kita ajar, agama semua agama. Kan? Supaya ini asas kepada kita. Bagus kan? Universiti Azhar. Tuan-tuan ada anak nak pergi hantar kat sana, pergilah. Universiti Wakaf. Universiti Wakaf tak ada yuran, 10 sen pun tak bayar. Belajar FOC, free of charge.
Itu Universiti Azhar. Yang kena bayarnya anak-anak tuan-tuan nak makan minum, duduk asrama, duduk rumah sewa, itulah. Yang pergi yuran sekolah universiti tak ada yuran. Mana ada atas dunia ni universiti tanpa yuran. Melainkan Universiti Al-Azhar. Itu hebatnya. Baik. Jadi orang Yahudi ini dia duk rasa diri dia hak bersih, hak hebat dia aja. Balillahu yuzakki man yasha, akan tetapi Allah dia menyucikan sesiapa yang dia kehendaki. Kan? Maka Allah Taala sucikan kita itu dengan apa? Dengan iman. Dengan keimanan. Bila mana kita beriman dengan Allah, maka bertambahlah iman kita. Bila mana kita beriman pada Allah, hati kita akan bersih. Itu Allah Ta'ala suci dengan iman. Selagi mana kita tidak beriman kepada Allah, maka hati kita kotor. Kan? Mana penyucian itu melalui dengan iman. Sebab itulah kita nak supaya kita ni senantiasa iman kita ni meningkat, bertambah. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Maknanya dikurangi pahala. Tak ada. Kan? Apabila kita beriman pada Allah Ta'ala, pembersihan jiwa kita, maka pahala tidak dikurangi. Bahkan pahala itu bertambah. Alam tara, unzur, perhatikanlah. Kaifa yaftaruna 'ala Allahil kadhiba, bagaimana mereka mengada-ngadakan terhadap Allah kebohongan. Cuba kamu perhatikan bagaimana orang Yahudi mereka membuat pembohongan kepada Allah Ta'ala. Wa kafa bihi, dan cukuplah dengannya, ismam mubina, menjadi dosa yang nyata. Maka di antara perkara yang mereka mengadakan pembohongan kepada Allah Ta'ala, iaitu mereka mengubah kitab Taurat. Kan? Itu pembohongan. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab, tidakkah kamu perhatikan kepada orang yang diberikan bahagian daripada kitab Taurat, iaitu para ketua Yahudi, yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka ilmu tentang kitab Taurat. Yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman kepada jibt dan taghut. Apa dia jibt dan taghut? Iaitu sembahan selain daripada Allah. Mereka disembah pada patung, mereka disembah pada berhala, mereka sembah kepada makhluk. Itu dia panggil jibti wat taghut. Wa yaqulun, dan mereka berkata lil ladzina kafaru, kepada orang yang kafir, iaitu mereka berkata kepada Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya. Ketika itu Abu Sufyan pada awal tu dia belum masuk Islam dulu. Abu Sufyan ni dia masuk Islam selepas pembukaan kota Mekah, baru dia masuk Islam. Pada awal tu dia tak masuk, dia tak Islam. Dan Abu ni bapak, itu gelaran. Kan? Nama Abu Sufyan, bapak kepada Sufyan. Abu Bakar, bapak kepada Bakar. Okay? Itu istilah orang Arab, dia menggunakan Abu. Nama dia lain. Bapak kepada Bakar. Kan? Nama dia bukan Abu Bakar, tapi kita sekarang ni tak, nama kita Abu Bakar. Nama kita kan? Dia gelaran. Orang Arab tu dia gelaran, laqab ataupun kunyah. Kan? Nama dia lain. Abu Bakar, kerana anak dia tu ada nama Bakar, bapak kepada Bakar, itu jadi Abu Bakar. Kan? Kudus anak, nama apa anak saudara? Apa? Oh, maknanya Abu kepada Kedariah, maknanya dia. Gitu. Saya kan, anak saya hak solo tu nama Nasih, jadi Abu Nasih. Gitu. Bapak kepada Nasih, mana saya lah. Itu dia istilah. Ya. Dia bagi apa gitu. Baik. Wa yaqulun, dan mereka berkata lil ladzina kafaru, kepada orang yang kafir, iaitu Abu Sufyan. Pada masa itu dia belum Islam. Haulai, bahawa mereka, yang orang kafir itu ahda, lebih mendapat petunjuk, lebih benar
minal ladina amanu, daripada orang yang beriman, sabila, jalannya. Jadi orang kafir ni dia kata kami lebih dapat petunjuk daripada orang yang beriman. Kan pelik tu kan. Jadi golongan Yahudi ni dia beritahu kepada Abu Sufyan dan sahabat-sahabatnya, dia kata kami lebih beriman daripada orang yang beriman. Walhal dia orang kafir kan. Jadi itulah, kita pun hari ni pun macam tu jugalah. Orang tu sesat tapi dia kata oh kami hak betul. Kan? Dia sesat tapi dia kata dia hak betul. Dia susah macam tu. Kan? Dia tak mengaku dia sesat. Kan? Patutnya kan dia memperakui kebenaran orang tu. Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah dulu obat pagi ni. Kan? Ulaika alladhina la'anahumullah. InsyaAllah kita sama bulan depan pula, InsyaAllah. Tanda baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim. Allahumma aftah lana hikmataka wa syura'ina min khalqika. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الحسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala, siapa yang belum ambil lagi flyers tentang Masjid Bandar Tasik Kusuma ni, untuk tuan-tuan infak kat sini, Ustaz bawa brosur ni, pakat-pakat ambil. Pakat-pakat wakaf. Tak boleh wakaf banyak, wakaf sikit. Kan? Tak boleh wakaf sikit, wakaf banyak. Betul. Yang pentingnya kita pakat nak bina Masjid Bandar Tasik Kusuma. Kan? 20 juta, seorang 1,000 ya, insya-Allah. Pakat niat untuk wakaf ibu bapa kita. Tak banyak pun, 1,000 seorang ya. Saya target dalam masa setahun ni dapat 20 juta. InsyaAllah kan? Jadi yang ni kita gunakan untuk kita wakaf hadiah teristimewa untuk ibu bapa tersayang. Tanda kita sayang pada ibu bapa kita, kita pun wakaflah RM1,000 untuk Masjid Bandar Tasik Kusuma. Boleh ambil ni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.